Tan Chia Chun dah ada kah? Tan Chia Chun. Ada, madam. Okay, Jeremy, Ada, madam. Otneil, Ada, madam. Nur Akilah masih tu kan? Muhammad Sazri, Ada, madam. Nur Rashidah, Ada, madam. Bong Ching Tian, Ada, madam. Sherilyn, Winnie Mevia, Ada, madam. Nick, Ada, madam. Nathaniel, Ada, madam. lepas tu Muhammad Nur Fikri, Sarifuddin, kenapa dua orang ni nak tersenarai, nak dapat surat cinta daripada saya ke? Nur Zulika, Ada, madam. Adam Daniel, Ada, madam. Muhammad Nur Rafiq Syawal, Ada, madam. Audria, Ada, madam. Devlin, Ada, madam. Muaz, Ya, madam. Chiu Changbing, Ada, madam. Sarvi, Ada, madam. Irfan, Ada, madam. Muhammad Esimizal. Dia dengan benda lain. Mami, Jai. Dia tu tahu Mami. Mami sejaga dia tu. Apa nama dia? Muhammad Esimizal. Ada. Okey. Jocelyn. Ada, madam. Faiz Aiman ada tak? Fazenda. Okey, so tanpa membuang masa, saya akan teruskan kepada kita punya sambungan chapter 3 last week. So, untuk hari ni kita akan tengok kepada tuples. Kalau sebelum ni awak tengok kepada list, kali ni kita akan tengok kepada tuples. Okey, untuk pengetahuan anda, tuples ni dia lebih kurang sama macam list. Cuma beza dia adalah, kalau list dia pakai bracket. Okay, kalau list dia pakai bracket, tapi untuk tuples dia pakai kurungan. Okay, kalau list dia pakai bracket, tuples dia pakai kurungan. Kemudian satu lagi, list awak boleh tambah dia punya nilai dalam senarai, awak boleh delete, awak boleh tukar dan sebagainya nilai dia. Tetapi untuk tuples tak boleh. Tuples, kalau dah di-assign 1, 2, 3, 4, itulah nilai dia. Yang you tak boleh ubah, yang you tak boleh update, yang you tak boleh tambah. Okay, itu beza antara tuples dengan list. Buat masa ni, you faham tak apa beza tuples dengan list? Faham, madam. Faham, Okay, so kalau faham, saya terus kepada slide yang seterusnya. Okay, ini adalah list. Ini adalah list. Seperti yang saya kata tadi, list dia punya content, dia punya nilai berada dalam bracket. Tapi kalau untuk yang ini, dia berada dalam kurungan, ini adalah jenis tuple. So dekat sini, kalau awak tengok pada slide ni, kita dah declare satu tuple yang memegang nilai ataupun senarai nilai seperti 1, 2, 3 dan 4. Dan senarai ini kita bagi kepada variable yang diberi nama sample tuple. So, cara you nak tengok apa nilai yang terdapat pada sample tuple sama je macam yang kita dah pelajari sebelum ini. Okay, sebagai contoh. Okay, untuk tuple jangan lupa dia mesti dalam
nilai dia dalam kurungan. Okey, lepas tu kalau nak tengok nilai yang ada dalam tuple itu, just type sample tuple dan enter. So keluarlah nilai dia 1, 2, 3 dan 4. Dan kalau nak tengok setiap nilai yang ada dalam sampel tuple itu satu demi satu, ada dua cara. Sama ada awak just panggil dia punya indeks. Kalau awak nak tengok pada indeks kosong apa nilai dia, you just type sample tuple dalam bracket kosong, so dia akan keluar nilai pada indeks yang pertama ataupun pada indeks kosong. Kalau nak tengok pada indeks yang seterusnya, contoh 2, you just type 2, dia akan keluar 3. Okay? Kalau nak tengok pada indeks 1, just dalam bracket tu you letaklah indeks 1. So dia akan keluar nilai yang berada pada indeks 1 ataupun kedudukan 1. Okay, ini adalah kaedah yang pertama. Untuk kaedah yang kedua, awak boleh gunakan function iter. Iter adalah under iteration. Okay, iter adalah under iteration. So untuk bahagian ini, awak kena declare satu variable dulu untuk pegang nilai bagi senarai value yang ada dalam tuple. So pakai function iter, lepas tu panggil variable yang memegang nilai iaitu sample tuple. And then you enter, then diikuti dengan function next. So dia akan tunjuklah untuk nilai pada kedudukan yang pertama adalah apa. Lepas tu nak tengok lagi yang next lagi, just letak ni, dia akan pergi next, next, next secara berjujukan. Dia akan display nilai tu secara berjujukan yang ada pada tuple. Ini contoh Okay, so kalau keluar yang ni, stop iteration, maksudnya nilai yang ada cuma ada 4 nilai sahaja dalam sampel tuple. Kalau you next lagi, memang dia tak akan keluar sebarang nilai lah sebab ianya hanya ada 4. So kalau lebih daripada sepatutnya, dia akan keluar stop iteration. Dia akan stopkan you punya program. Okay. Dan kalau you tengok yang di atas ini, sampel tuple dalam indeks ataupun kedudukan kosong, dia nak bagi nilai 10. Seperti yang saya dah maklumkan tadi, kalau you gunakan tuple, you tak boleh nak tukar sebarang nilai yang ada dalam senarai itu. Sebab dia adalah jenis immutable, tidak boleh diubah. Okay, that's why dia keluar keluar error seperti ini. Tak boleh change. Ada value yang dah sedia ada, yang dah diisytiharkan dalam tuple. Okay, setakat ni faham tak? Faham. Okay, faham Okay, next adalah bagaimana cara awak nak assign item pada tuple. Kalau sebelum ni, bila you nak assign item pada list, awak just bagi nilai itu kepada list tanpa ada koma. Okay, tanpa ada koma. Tetapi untuk tuple, awak mesti akhiri dia dengan koma. Kalau tak, dia akan assume bahawa nilai ini adalah satu nilai kepunyaan variable sample tuple. Maksudnya, bukan dia dalam keadaan array lagi. Dia jadi sebagai nilai bagi variable tersebut. Okay, sebagai contoh. Saya ambil contoh ini. Sample tuple dalam kurungan 1. Okay, enter. Lepas tu sample tuple. Yang ni dia nak tengok sama ada betul ke sample tuple itu nilai dia bersamaan dengan 1. So dia akan keluar true. Okay. Then kita nak tengok apakah jenis data yang dipegang oleh sample tuple. So of course dia akan keluar data dia adalah jenis int. Okay, data dia adalah jenis int. Kemudian, sebab kita ingat tadi tuple adalah merupakan satu array, dia lebih kurang macam list. Maksudnya dia memang macam array. Jadi kita assume dengan menggunakan
Yang ini kita boleh cari data pada kedudukan indeks kosong. Tapi dia keluar error. Kenapa? Okey, kenapa? Sebab tadi awak assign sampel tuple tanpa diakhiri dengan koma dalam kurungan ni. Jadi dia assume bahawa sampel tuple itu adalah nilai dia 1. Adalah nilai dia 1. Okey? Sebab tu sampel tuple nilai dia 1 ke? Jawapan dia true. Sepatutnya false. Sebab kalau sampel tuple tu adalah sejenis tuple, dia tidak mempunyai jenis data. Dia tak ada jenis data. Kita assume dia sebagai kelas. Kita assume dia sebagai kelas, sebagai objek. Tapi dekat sini sebab dah di-declare sebagai 1 tanpa diakhiri dengan koma, so dia assume bahawa sampel tuple tu nilai dia adalah 1. That's why dia keluar output iaitu betul, true, sampel tuple nilai dia 1 dan dia boleh bagi lagi data jenis data apa yang dipegang oleh sampel tuple. So maksud dekat sini kalau jumpa ni sedangkan you nak hasilkan tuple, kalau keluar macam ni bermaksud cara you buat declaration untuk sampel tuple tu adalah salah. Okay, so sepatutnya awak kena buat macam ini. Sampel tuple equal 1 mesti ada koma baru tutup kurungan itu. Okay, lepas tu kita tengok. Dia kalau tuple dia mesti bagi nilai ini adalah false. Okay, lepas tu type dia mesti keluar kelas. Jadi barulah betul cara awak buat declaration untuk tuple. Okay, setakat ni faham tak kelas? Faham, madam. Boleh, madam. Okay, boleh? Okay, good. So, nak tengok pembuktian dia betul ke tak sampel tuple sekarang pada kedudukan indeks kosong dia memegang nilai 1. So, awak cek. Kalau dia dapat baca kedudukan tu maksudnya betul. So, dia takkan keluar error seperti ini. Okay? Lepas tu kalau awak tengok yang seterusnya dekat bawah ni pula, yang ni pula kita assign sampel tuple itu memegang data jenis teks. Sebab dia tak akhiri dengan koma. Jadi program Python ni dia assume bahawa kita bagi nilai pada sampel tuple tu adalah teks. Bukan merupakan suatu senarai tetapi nilai kepada sampel tuple. Sampel tuple. Okay, sebab tu jadi true dan akhir sekali dia bagi jenis data yang dipegang oleh sampel tuple adalah string. Sepatutnya tak boleh. Dia mesti maklumkan bahawa itu adalah tuple. Okay. Kemudian kita tengok slide yang seterusnya. Kalau tadi kita nak tengok nilai demi nilai tu kita type satu-satu. Kita panggil satu-satu. Tapi untuk memudahkan kerja kita boleh pakai looping sebenarnya. Kita boleh pakai looping. So dekat sini ada beberapa kaedah looping yang kita boleh pakai iaitu gelong for ataupun gelong while. Okay, gelong for ataupun gelong while. Okay, so dekat sini katakan kita bagi tuple kita memegang nilai 10, 20 dan 30. Okay, lepas tu bila kita nak buat gelong ni, kita nak looping, kita punya elemen untuk didisplaykan, kita kena declare satu lagi variable yang memegang nilai kosong. Okay, yang memegang nilai kosong. So, variable itu adalah total 1 dan kita declare dia, kita bagi initialization value dia adalah kosong. Kemudian baru kita come out with looping statement yang kita nak pakai. So untuk program ni kita pakai looping statement jenis gelong for. Okay, dan diikuti dengan I. Dan kita nak tengok dia dalam range berapa. So dekat sini kita tengok kepanjangan range pada variable A. So kita pakai function len. Len adalah function bagi nama pendek. Untuk nama panjang dia sebenarnya adalah length. length. Itu nama panjang dia. Tapi sebab kita nak guna function length, kita just bagi nama dia len. Itu yang telah dideclare dalam library Python.
Lepas tu kita nak tengok length bagi tuple yang mana. Okey, tadi kita declare tuple A, so kita nak tengok nilai-nilai yang terdapat dalam tuple A. Dan macam biasa, kita akan akhiri dengan noktah bertinda. Okey. And then, macam mana cara kita nak buat gelung tu terus bergerak. Kita kena sentiasa tambahkan satu pada variable. So, tambah equal A bracket I. Okay, lepas tu kita nak tengok hasil total 1. Inilah hasil dia. Tahu tak kenapa dia keluar 10, 30, 60? Kelas? Kenapa dia keluar 10, 30, 60? Madam, karena kosong tambah 10 akan jadi 10, tapi dia bukan keluar 20. 20 itu tambah 10 dia akan menjadi 30. 30 tambah 30 akan menjadi 60. Karena dia ada koma yang tambah apa simbol ni cakap sebab gambar simbol ada ikut bermasuk nilai ikut dia gambar semula. Ya, betul. Okey, betul. Pandai pun. Okey, sebab tu dia keluar 10, 30, 60. Sebab dia punya ni, rumusan ini sebenarnya. Rumusan ini yang menyebabkan dia keluar 10, 30, 60. Okey, good, Tan. Yang lain macam mana? Thank you, Madam. Yang lain okey? Okey, Madam. Okey. Okey, so kalau kita nak keluar 10, 20, 30 sahaja tanpa melibatkan tambah tolak darab bahagi ni, macam mana pula? Ada idea tak kelas? Sorry. Tak boleh copy. Ada idea tak kelas? Kalau macam ni boleh tak? Apa hasil yang you dapat kalau you buat macam ni? Kenapa saya tengok kelas hari ni sangat-sangat pasif? Macam saya seorang je yang bercakap. Saya berasa dia keluar yang Wan punya value. Karena tidak ada gambar. Yes, dia akan keluar 10, 20, 30 sebab kita tak melibatkan operasi tambah. Okay, good. Okay, so faham macam mana cara kita nak buat tambah ataupun kita just nak display aja, inilah cara dia. Okay, ini adalah penggunaan gelong for. Bagaimana pula kalau kita nak menggunakan gelong while? Okay, so kita declare balik tuple. Mata saya. Okay, kali ni kita nak pakai total 2 sebagai kita punya variable yang akan pegang nilai. So, kita bagi nilai kosong. Okay, so kali ni kita nak pakai gelong while. So, gelong while
N dalam kurungan A. Lepas tu tutup notah bertindih. Okay, lepas tu enter. Diikuti dengan total 2. Okay, plus equal. Sama macam yang atas tadi. A dalam ni I. Enter. Lepas tu I tambah equal 1. Enter. Dan kita nak print out total 2. Okay, dia akan keluar 30. Kenapa dia keluar 30? Yep, medium. Kenapa dia keluar 30? Sepatutnya dia keluar 60. Tapi macam mana boleh keluar pula 30? Sebab medium letak I tambah 1 ya kat bawah nak. Tapi dalam nota yang letak sebelahnya. Okay, macam mana boleh keluar 30? Beda kerana operasi I. Kerana operasi I, dia akan gambar satu bermaksudnya raise LEN yang ketiga. Tapi dia kurang satu kerana dia gambar satu tadi dia beri value 10 dan value 20. Jadi dia gambar 10 bersama 20 menjadi 30. Bermaksudnya 30 itu dia kurang kerana I gambar satu. Bermaksudnya dia beri ke tempat yang kekuat saja. Okay. Okay, kita tengok macam ni pula. Plus equal A I total. Okay, ni dia tak keluar apa-apa. Kenapa dia tak keluar apa-apa? Saya tak dapat kopi. Kenapa tak keluar apa-apa? Kerana I masih di tempat kosong. Betul kan? Boleh kita tengok dulu. Ni syntax error. Kenapa dia syntax error? Tempat salah. Okay, sebab yang ni memang kita tahu tempat dia salah. Sepatutnya dia kat bawah kan? Ya. Okay, yang ni macam mana dapat 30? Yang ni pula kenapa dapat kosong?
Total 2. Total 2 tambah AI. Okey, yang ni yang untuk bahagian ini. Okey, kalau kita tengok dekat sini, total 2 equal 0 tambah 10. So, sepatutnya total 2 equal 10. Betul tak? Lepas tu apa kaitan dengan I equal I tambah 1? Kelas? Middle, kamu bermaksud ialah I ialah saku, dia akan maksud tu dia ambil keempat saku 10 saja. Betul. Karena total tu ialah kosong, tiada ada value, dia ambil 10 dalam A, kemudian dia gambar 10 saja. Dia tambah 10 sahaja. Okey, sebenarnya sebelum dia sampai ke total 2, apa yang berlaku dekat sini, tadi kan indeks indeks kosong kan? So, indeks kosong adalah 10. Jadi, dapat 10. So, 0 tambah 1, sekarang ni I telah menjadi 1. So, dia akan putar semula kat sini, di mana total 2 yang last kali 10 dah jadi 10 kat sini. Okay, lepas tu yang ini akan berada pada indeks yang 1. Indeks 1 dia ambil dekat sini. So, indeks 1 memegang nilai 20 dan akhir sekali akan dapat 30. Okay, betul? Tan? No. Tapi kepala sekarang. So, that's why dia dapat 30 dekat sini. Okay, Tan? Okay. Tak sana faham lah. Okay. Sah, So, medium. kalau kita letak macam ini, kenapa dia masih keluar kosong? Nampak salah lah output. Dia run output. Because dia run operator. Kenapa ni? Copy, dia letak sini.
ada apa-apa lagi yang tak jelas? Yang tu yang cara dia kira lah yang dapat 30 tu. Baik, kelas. Madam. Ha. Okey kah setakat ni? Boleh lah, Madam. Okey, kalau okey, kita terus ke bahagian lain lagi. Tadi kita tengok gelong 4 dalam keadaan begini. So, kali ni dia ada bagi satu lagi jenis begini. Okey, dia bagi begini. Satu lagi jenis. So, katakan kali ni kita bagi total 3 equal 0. Okay, lepas tu diikuti dengan gelong 4. Dia nak tengok, dia nak kira item yang berada dalam tuple A. Okay, lepas tu dia akan jumlahkan lah yang ni. Total 3 plus equal item. Dan dia akan keluar total bagi 3. So, inilah hasil dia. Okay, dia sama macam atas ni tadi. Okey tak kelas? Okey, Madam. Okey. Okey, so yang ini pula dia just print 10.20.30 sebab tak melibatkan item ini, tetapi yang ni salah output dia. Sepatutnya for I in range length A, maksudnya dia akan skip nilai I yang memegang indeks kosong. So yang memegang yang memegang indeks kosong, yang memegang indeks 1. So bila dia skip I yang memegang indeks 1, maksudnya dia just akan print out 10 dengan 30. Dan ni please take note, ni salah output dia. Bukan 10, 20, 30 dia just akan print 10 dan 30. Sebab dia skip indeks yang berada pada kedudukan 1. Kemudian print A dalam bracket I, belakang ni ada kurungan yang tutup. Okay, kurungan tutup dekat belakang ni. So, please take note. Perbetulkan. Okay, lepas tu yang ini pula, dia sama dengan case ini. Okay, dia sama dengan case ini. Cuma dia ubah coding ini dalam bentuk looping. Dia menggunakan gelong 4 tapi hasil dia sama 10, 20, 30. So tak perlu lagi kita nak setiap kali nak display kita kena next. Tak perlu. Just gunakan satu next tetapi kita gunakan looping gelong 4. Okay, yang ni faham? Faham, Madam. Madam. Okay, so Madam. next last sekali untuk hari ni. Okey, sekiranya anda masih juga nak convert ataupun nak tambah ataupun delete
nilai ataupun list yang berada dalam tuple boleh, tapi dengan syarat awak kena convert dia kepada list dulu. Maksudnya daripada tuple macam ini, awak kena convert dia ke dalam bentuk list. Okay, then bagi nama variable yang temporary, yang orang kata bukan yang kekal. Okay, bagi dia kepada nama variable yang lain. So, bila dia dah berada dalam bracket macam ni, bermaksud dia telah di-convert menjadi list. Contoh, sampel tuple 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah tuple. Nak sahkan betul tak kita punya declaration bagi tuple betul ke salah, dia akan keluar output begini. So output ni kalau dia berada dalam kurungan, itu memang sah-sah kita dah declare dia jadi tuple. Okay, kemudian kita nak convert dia dalam bentuk list. Temporary tuple. Katakan saya bagi variable yang baru adalah temporary tuple, temp tuple. So, saya nak convert, saya panggil list, dan apakah senarai nilai yang saya nak convert kepada list adalah sample tuple. Okay, then you enter. Sekarang kita tengok temp tuple dia jadi list ke tak. Okay, kalau nilai 1, 2, 3, 4, 5 tu berada dalam bracket, maksudnya sekarang ni nilai daripada tuple tu telah ditransfer menjadi list dan diberikan kepada variable yang dinama temp tuple. Okay. Sekarang setakat ni okey tak kelas? Okay, madam. Okay. Lepas tu kita berhajat nak tukarkan nilai yang berada pada indeks kosong, iaitu sekarang ni indeks kosong dipegang oleh nilai 1. Okay, kita nak tukar dia kepada nilai 999. Awak buat seperti yang awak buat pada list. Okay, so kedudukan kosong saya nak tukar dia kepada nilai 99. So enter. Kenapa dia keluar macam ni? Oh, patutlah salah nama. Sorry. 999. Okay. Lepas tu kita tengok balik, dah tukar ke belum? Okay, sekarang ni indeks kosong dah tukar jadi 999. Lepas tu awak kena tukar balik senarai ni yang pada asalnya jadi list, tukar balik kepada dalam bentuk tuple. So, panggil balik nama variable tuple yang asal, iaitu sample tuple. So, nak tukar kepada tuple, just panggil tuple. Lepas tu, ambil list daripada temporary tuple. Tutup. Dan kita tengok balik sample tuple. Dah berubah ke tak nilai dia. Okay, so ini cara kalau you nak ubah lah. Cara you nak ubah. Sama juga kalau you nak delete nilai. Kalau nak delete nilai, awak kena ubah dia dalam bentuk list dulu, baru you delete nilai. Lepas tu kembalikan dia dalam bentuk tuple semula. Okay? Okay, madam. Okay. Yang lain semua tak berbunyi. Maksudnya semua dah pandai. Okay, jadi madam. Jadi itu sahaja untuk setakat hari ini. Esok kita akan sambung untuk bahagian dictionary. So nanti saya akan tinggalkan awak dengan latihan lah. Okay, dengan latihan. Tengok latihan apa yang sesuai. Write function call product. Okay, yang ni saya nak you buat latihan ini pada slide 36. Latihan ni saya dah suruh buat belum? Belum kan? Belum, madam. Belum Okey, saya nak you buat latihan pada slide 36. Lepas tu slide pada 37.
Okey, 36 dan 37. Itu saja. So nanti saya akan open platform untuk you submit. Bila saya dah open, saya akan maklumkan dengan you lah bila you perlu hantar. Okey? Okey, madam. Okey. So, saya rasa kelas saya tak interesting hari ni sebab banyak yang senyap. Tapi saya harap you faham lah. Okay, so saya rasa tak ada apa-apa lagi. Itu saja setakat ini. Tapi sebelum kita tutup kelas, ada tak siapa-siapa yang saya tik nama ni dah ada dalam senarai kehadiran? Nur Fikri macam tak ada je. Sarifuddin pun saya tak nampak nama. Faiz dah ada belum Faiz? Belum juga. Okey, kirim salam lah kepada mereka-mereka ni. Terutama sekali Muhammad Nur Fikri dengan Sarifuddin. Kalau dia nak menempah surat amaran daripada saya, sila jangan datang esok. Okey, nanti dia akan dapat surat cinta daripada saya. Okey, boleh? Okey, madam. Boleh. So, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih semua. Jangan lupa latihan yang saya minta you buat tadi. madam. Okey. 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 Okey, madam. Oh, cepatnya bila dah okey-okey ya. Masih ngantuk kali, madam. Okey. Okey, madam.